Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana masih menonton video di channel Fazri Rahman. Teruskan sokongan anda, saya sangat menghargai. Untuk video kali ini, saya ingin menyambung perkongsian berkaitan dengan AutoCAD. Apakah tips dan juga tricks yang kita boleh lakukan di dalam software AutoCAD? AutoCAD yang saya guna kini telah menjadi AutoCAD 2020. Thank you Azman kerana install AutoCAD 2020 sebab ramai yang message supaya saya buat tutorial di dalam AutoCAD 2020. Sebelum ni 2014. Lama sangat dah guys. Tapi itu je yang kita ada, terpaksalah kan? So, untuk video-video yang seterusnya dalam tutorial AutoCAD, saya akan terus menggunakan AutoCAD 2020. Anda semua jangan risau, setting yang saya ajar sebelum ni boleh diaplikasikan di AutoCAD yang berbeza versionnya. Jadi sama je, tak ada beza. Okey, untuk kita membuat lukisan di dalam AutoCAD, kita haruslah mempunyai lukisan asal. Lukisan asal ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah berbentuk hard copy dan yang kedua adalah berbentuk soft copy. Hard copy kita ada di tangan. Contohnya seperti ini. Okey. Bila kita ada drawing hard copy, apa yang paling penting adalah drawing ini perlulah dilukis ataupun diprint mengikut skala. Okey. Jadi bila kita nak lukis di dalam AutoCAD, kita ada guide. Contohnya saya ada lukisan berskala dan kemudian saya ada pembaris skala. Ni contoh pembaris skala lah. Ni contoh pembaris skala. Jadi drawing ni adalah 1:25 dan saya akan ukur setiap inci ataupun setiap jarak yang ada dalam ni, barulah saya boleh transfer di dalam AutoCAD. Untuk pembelajaran skala, insya-Allah saya akan berkongsi di video-video yang lain, insya-Allah. Okey. Tetapi caranya sedikit sebanyak seperti ini. Anda dapat tengok ini adalah 1000 mm. Dia 1 meter bersamaan 1000 mm. Okey. Jadi kalau misalnya dekat sini 500, jadi saya akan ukur. Jadi saya akan ukur. Yang pertama sekali dekat sini 1000, jadi jarak daripada sini ke sini adalah 500. Jadi kalau misalnya saya nak melukis di dalam AutoCAD, saya kena tahulah jarak daripada satu furniture ke satu furniture. Saya kena tahulah besar saiz furniture tersebut. Saya juga perlu tahu besar ruang tersebut. Baru saya boleh melukis di dalam AutoCAD. Okey. So, perkara pertama adalah lukisan asal berbentuk hard copy dan mempunyai skala. Tetapi bagaimana kalau kita ada lukisan asal tetapi tidak mempunyai skala? Anda haruslah scan ataupun menjadikan hard copy kepada soft copy. Kita perlu scan lukisan tersebut dan kemudian kita perlu transfer di dalam komputer. Jadi bila kita dah ada kedua-dua lukisan ini, sama ada hard copy ataupun soft copy. Hard copy seeloknya berskala, soft copy tidak berskala. Ada skala lebih bagus. Tetapi kalau kita mempunyai soft copy yang tidak mempunyai skala, dia akan mempunyai perbezaan sedikit lah. Jadi bila kita dah ada kedua-dua drawing ni, kita bolehlah memulakan kita punya kerja-kerja di dalam AutoCAD. Okey, untuk AutoCAD 2020, ikonnya adalah seperti ini. Jadi, bila saya double klik ikon ni, dia akan keluar seperti ini. Jadi, untuk perkongsian video kali ni,
saya akan berkongsi sedikit tips dan juga tricks, terutamanya dalam menggunakan shortcut. Kita ada shortcut di dalam AutoCAD seperti ini. Jadi kalau misalnya anda inginkan soft copy PDF ini, anda boleh dapatkan di link di bawah. Alright. Jadi perkara pertama adalah bagaimana untuk kita menggerakkan cursor. Yang pertama, untuk kita gerakkan cursor kita haruslah menggerakkan mouse macam biasalah. Yang kedua, bila kita nak ke kiri dan ke kanan, saya buat drawing sekejap. Saya buat drawing. Okay. Kalau kita nak gerakkan ke kiri dan ke kanan, kita haruslah menekan scroll di mouse. Dekat mouse kita ni ada scroll kan. So kita kena tekan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okay. Kalau misalnya kita tak ada scroll dekat mouse kita ni, kita boleh tekan P spacebar. Alright. So sama jugalah. Just tekan dekat mouse ni dan kemudian gerakkan. Yang seterusnya, kita nak kembali kepada koman asal, kita tekan escape. Alright. Untuk kita zoom in, zoom out, kita gerakkan scroll kita. Scroll ke atas, dia zoom in. Kita scroll ke bawah, dia zoom out. So zoom in, zoom out. Tekan untuk ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Okey. Yang seterusnya, kita akan biasa menggunakan escape dan juga spacebar. Escape ni adalah untuk kita cancel command kita. Spacebar adalah untuk kita meneruskan command kita. Sebagai contoh, kalau saya nak buat line, dekat shortcut ni ada tulislah line L. Jadi L spacebar. Jadi dia dah ada command line dekat sini. Kalau kita tak tekan escape, kita boleh terus buat line tau. Tapi kalau kita tekan escape, kita escape. Kita keluar daripada tu. Setiap kali anda dah buat kerja, anda kena escape lah. Biasa contohnya E spacebar, escape lah. Alright. So kebiasaannya kita akan bermain dengan escape dan juga spacebar. Escape, spacebar. Kepada yang baru menggunakan AutoCAD, saya sarankan supaya tangan kanan anda memegang mouse, manakala tangan kiri anda menekan keyboard. Okey? So tangan kanan anda akan menggerakkan dan akan zoom in, zoom out, pen semua. Tetapi untuk type di keyboard menggunakan totally tangan kiri. Alright? Jom kita practice shortcut-shortcut yang penting lah. Okey. Yang pertama, bagaimana untuk membuat line. So kita tengok dekat shortcut kita ni, L untuk membuat line. Jadi L spacebar, kita boleh buat line. Alright. Okey. Saya boleh membuat line dengan tegak. Tetapi ada beberapa PC yang dia punya setting tu dia memang tak 90 darjah. Jadi bagaimana untuk kita tukar? Kita hanya perlu menekan F8. F8 ni sebenarnya saya dah sentuh sedikit dalam video yang pertama. Bila kita tekan F8, kita boleh gerakkan dia tanpa mengikut 90 darjah punya bentuk. Tapi kalau misalnya kita tekan F8 semula, dia kembali 90 darjah. Alright. Okey, kalau misalnya komputer kita tiada F8, kita boleh tekan dekat sini. Auto mode. Contohnya L spacebar. Ni 90 darjah. Kalau saya tekan auto mode ni, dia tak jadi 90 darjah lah. Alright. Boleh? Okey. Yang seterusnya, kita nak select. Okey, dekat AutoCAD nak select ada 3 cara. Yang pertama, daripada kiri ke kanan, dia punya selection dia berwarna biru.
Yang kedua, daripada kanan ke kiri, dia punya selection dia berwarna hijau. Yang ketiga, saya just klik kat sini, saya gerakkan mouse. Dia select lah. Okey. Apa beza biru dan hijau? Hijau ni, mana-mana garisan yang kena dekat dia, dia akan select sekali. Contohnya kena sikit pun, dia akan select sekali. Alright. Okey. So, yang ketiga-tiga ni dia select, yang satu ni tak select lah. Jadi kalau kita nak select, kita kenakan sedikit pun tak apa. Macam tu. Okey. Kalau misalnya yang warna biru, anda haruslah select full. Contohnya saya nak select garisan yang tegak ni, jadi saya akan kenakan dia full. Alright. Kalau saya sikit je, dia tak select. Jadi saya kena select full. Okey. Kalau hijau, dia kena sikit saja, dia dah select. Okey. Macam ni pun sama. Yang ini pun sama. So, biru, hijau dan juga melengkuk-lengkuk macam tu. Untuk select ni, dia boleh dikatakan penting sebab ada beberapa ketika yang kita perlu guna hijau. Ada beberapa ketika yang kita perlu guna biru. Nanti kita akan go through bila kita perlu, bila dah ada drawing lah. Sekarang susah sikit. Seterusnya, kita dah buat line. Yang kedua, kita nak delete. Just dekat sini nak delete, kita erase. Erase, E spacebar. So, E spacebar, kita select. Kalau saya nak select ni saja, saya select lah. Kemudian saya spacebar, erase. E spacebar. Kalau saya nak select ni semua, saya spacebar. Okey. Kalau misalnya anda nak undo ataupun redo, anda hanya perlulah menekan Ctrl Z dan Ctrl Y untuk redo. Ctrl Z undo. Jadi sekarang ni anda dah tahu 3 benda. Yang pertama, macam mana nak buat line, macam mana nak delete atau erase. Yang ketiga, anda tahu bagaimana untuk undo dan redo. Okey. Jadi bagaimana untuk kita membuat lukisan 4 segi bersaiz 2000 mm kali 2000 mm. Yang pertama sekali kita kena buat line L spacebar. Klik di satu point dan kemudian tarik menggunakan mouse, dan kemudian kita type 2000 dan kemudian kita spacebar. Okey, kita escape. Okey, so ini adalah line yang berbentuk 2000. Z spacebar, A spacebar. Dia sebenarnya line ni 2000. Contohnya sekarang ni saya nak tahu, saya just klik dimension. Betul. Okey. So sekarang ni saya nak buat 4 segi sama bersaiz 2000 kali 2000. Jadi L spacebar. Saya klik kat sini, saya type 2000 spacebar, 2000 spacebar, 2000 spacebar. Tarang. Dah jadi saiz 4 segi sama dengan setiap sisi berukuran 2000. Tetapi kalau saya nak tepi ni dia lengkuk sedikit, saya tekan F spacebar, R radius spacebar, 500 spacebar. Klik sini, klik sini. Caranya adalah seperti itu. Okey. Contohnya garisan ni dia terlebih, kan? Kita nak kasih tajam. F spacebar, kita klik kat sini. Tapi ini tak tajam, betul? Jadi kalau misalnya kita nak dia tajam, kita tekan balik F spacebar,
R spacebar, kosong spacebar. Jadi radiusnya adalah kosong. Jadi untuk kita erase macam biasa, E spacebar, klik kat sini spacebar. Okey, jadi shortcut ni lagi sekali saya akan lampirkan di link di bawah video ini. Sesiapa yang ingin download boleh pergi di link di bawah lah. Yang seterusnya kita nak buat ellipse. So shortcutnya adalah EL spacebar. Saya klik kat mana-mana, saya klik kat sini, nampak tak? Okey, just klik. Boleh? Alright. Untuk buat spline, SPL spacebar. Okay, spacebar. So sekarang ni contoh saya ada L spacebar. Okay, saya nak cantumkan garisan ni dengan garisan ni macam biasa. F spacebar, R spacebar, kosong spacebar. Kalau misalnya anda ingin menggunakan radius kosong, anda dah tak perlu tekan R spacebar, kosong spacebar, dah tak perlu. Just tekan F spacebar, klik kat sini, klik kat sini. Dia dah automatically ikut radius yang sebelum ni. Okay, Ctrl Z balik semula. So sekarang ni saya nak trim line ini. Saya nak trim line ni supaya dia sampai garisan ni saja. Okey. So dekat sini ada TR. Mana trim? JKLMNOPQRST. TR, trim. So TR spacebar, klik gunting dia dulu, klik gunting. Yang ini saya nak potong line ni dekat sini. Jadi ni adalah gunting dia, betul? So spacebar dan kemudian klik line ni. Alright. Jadi kalau anda klik line semua tak boleh lah. Sebab ni adalah gunting dia. Boleh? Escape. Ctrl Z. Okey. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menekan TR double spacebar. So klik. Kita klik dekat mana yang kita nak trim. Contohnya saya tak nak garisan ni, saya trim dia. Saya tak nak garisan lengkuk ni, saya trim dia. Saya tak nak ni, saya trim dia. Okey. Seterusnya, okey, saya berkongsi macam mana nak buat circle C. Kat sini ada. Kalau saya nak buat circle, saya cari C spacebar. Just klik satu point dekat mana-mana dan kemudian nyatakan jarak. Jarak dia lah. Contohnya saya nak buat jarak 1000. Dia punya jejari 1000. Okay, dan kemudian saya nak buat L spacebar daripada line tengah ni pergi ke sini 2500 spacebar, 2500 spacebar, 2500 spacebar, naik atas. Okey. Dan seterusnya, dalam reka bentuk dalaman kebiasaannya ada dinding, betul? Jadi dindingnya kebiasaannya bersaiz 150. Contohnya saya nak buat garisan yang sama tetapi jaraknya 150. Saya tekan offset. Dekat sini ada OF, offset. Jadi saya tambahlah kat sini. Buat garisan, buat dinding je lah tulis. Jadi dekat sini dah ada garisan. Saya nak buat jarak 150. Jadi saya tekan offset, O spacebar, type 150 spacebar.
kemudian klik dekat line yang saya nak copy, pergi ke atas atau ke bawah. Saya nak ke atas lah kan, dan klik. Jadi dia adalah line ni 150 jarak dia. Sama juga, pergi keluar, klik kat sini, pergi keluar, klik dekat sini, pergi keluar. Nak jarakkan ni 150, klik dekat line tu, keluar. Alright. So sekarang escape. Saya nak cantumkan penjuru dia, F spacebar. Okay. Yang mana yang kita klik, yang itu akan tinggal. Contohnya saya nak cantumkan ni dengan ni, saya klik lah dekat sini dan juga dekat sini. Tapi kalau saya nak cantumkan ni dengan ni, saya klik lah ni dengan ini. Yang mana yang kita klik, yang itu yang akan tinggal. Kemudian saya nak trim. Saya tak nak garisan dekat tengah-tengah ni. TR spacebar, double spacebar. Dekat sini pun anda boleh select macam ni. Kalau macam ni, yang saya ceritakan berkaitan dengan selection hijau dan selection biru, ini antara keperluannya lah. Kalau macam ni, dia tak boleh, dia select, dia jadi macam ni tau. Yang mana yang, sebab kita nak tinggalkan dia je. Tapi kalau saya TR double spacebar, yang mana saya select yang kena, yang itu akan terpadam. Benda ni dia kena practice lah. Anda nak select style selection hijau atau selection biru, dia kena practice. Okay, contohnya kalau misalnya lagi satu contohnya kalau misalnya anda nak buang benda ni kan, E spacebar, saya nak buang, memanglah kebiasaannya klik, tetapi lebih memudahkan bagi saya adalah dengan cara E spacebar, select. Kalau nak select macam ni susah, betul. Jadi kita select macam ni, spacebar. Okay, itu antara perbezaan dia lah. Okay. Dan seterusnya, contohnya saya nak mirror. Dekat sini pun ada mirror. M spacebar, mirror apa tadi? MI spacebar, kita select semua, spacebar. Okey. Yang ini kita akan mirrorkan keseluruhan ni ke sana. Jadi saya tekan point pertama, point kedua, nampak garisan titik-titik ni adalah cermin dia. Adalah cermin. Tetapi kalau misalnya saya nak dia mirror ke atas, saya klik macam ni. Macam ni. Kalau saya nak bukan 90 darjah, saya hanya tekan F8. Okey. Boleh? Ni mirror. Okey. Erase source object. No. Okey. So, contohnya saya nak erase line ni. Saya nak mirrorkan dia kedua-dua ni. Saya just klik, then jadi macam ni. No. Okey. So sekarang ni, contohnya saya nak gerakkan ni ke sini. Kita movekan dia. M, kat sini ada move. M spacebar. Select yang mana kita nak, spacebar. Kemudian kita klik kat sini, kita klik kat sini. Okey. Yang seterusnya saya nak berkongsi berkaitan OSNAP. Okey, OSNAP ni ibarat magnet. OSNAP ni dia berwarna hijau. So, contohnya saya nak buat line dekat hujung ni L spacebar. Okey, yang itu ada OSNAP dia. Saya tekan di sini, dia automatik akan pergi ke penjuru itulah.
Alright, escape. L spacebar. Ada warna hijau tu kan. Kalau kita tak nak, kita tekan F3 lah. So dia tak ada. Dia tak ada magnet tu lah. Kalau kita nak semula, kita tekan F3. Kalau F3 tak ada di keyboard semua, anda boleh menekan butang ini. F3 kat sini. So bolehlah seperti ini. Antara contoh lain untuk memudahkan kita guna OSNAP ni adalah bila kita nak move sesuatu objek. Contohnya saya nak move, kat sini ada tulis move M spacebar. Jadi M spacebar, saya select objek saya. Saya nak pergi penjuru kotak yang ni dekat tengah-tengah garisan ni. Jadi saya spacebar, nampak ada OSNAP 4 segi berwarna hijau. Saya zoom sikit dan kemudian saya klik. Saya bawa ni pergi ke ni, tengah-tengah ni Okey. Jadi OSNAP ni dia ada macam-macam. Kita kena setting dia. Kita tak ada OSNAP di garisan tengah ni, kita boleh pergi ke right click, kita ambil midpoint. Jadi bila kita pergi sini dia adalah nampak ada garisan, ada OSNAP 3 segi pula dekat tengah. So kita bawa dia. So secara automatically penjuru 4 segi yang atas tadi ni dia akan terus pergi ke tengah-tengah garisan ni Okey. So seperti yang saya tunjuk tadi, OSNAP ni dia ada banyak right click. Saya right click dan kemudian dia ada center, dia ada node, dia ada macam-macam lah perpendicular, macam-macam. So yang mana kita nak on kan, kita boleh klik lah. Yang mana tak nak, kita boleh untick semula. Okey. So sekarang ni contohnya, contoh lain Saya buat C circle. Okey. Saya nak move kan objek ni, penjuru sini pergi ke tengah-tengah garisan circle ni. So saya M spacebar, saya move kan, saya select dulu spacebar, ada kotak warna hijau ni, saya bawa pergi ke tengah-tengah garisan circle. Nampak dia ada OSNAP dia. Dia ibarat magnet lah. OSNAP ni ibarat magnet. Jadi memudahkan kita. Tetapi jika kita tak nak OSNAP tu, kita boleh tekan F3. F3 dia akan matikan OSNAP tu. Kalau tak ada, boleh tekan dekat sini lah. Alright. Okey. Seterusnya, untuk memudahkan kita, kalau misalnya kita ada kerusi. Kerusi tu memang kita tak nak ubah dah. Jadi kita nak block dia. Contohnya ini adalah kerusi. Jadi saya B, kat sini ada tulis B block, B spacebar. Jadi saya select objek, spacebar. Kemudian saya tukar, saya letak nama dia kerusi. Kemudian saya convert to block. Kemudian OK. So dekat sini kita boleh tengok dia dah block siap-siap tau. Jadi kalau kita nak copy, contohnya ni kerusi lah. So saya copy kerusi, CO spacebar, select, saya copy sajalah spacebar. Kalau macam ni tak ada OSNAP, saya F3, saya copy saja kerusi. Okey. Macam tu. Anda semua boleh melihat list-list yang saya senaraikan dekat sini dan boleh cubalah. So seterusnya rotate. Kita ada rotate. RO spacebar, sama je. Klik spacebar, kita klik kat mana-mana untuk dia rotate. Kemudian kita boleh rotate lah. Kalau dia 90 degree macam biasa, F8 ortho. Alright. Dan kemudian
untuk kita melihat dimension dia, kita boleh klik dekat sini, dimension, klik kat sini, dimension, and then kita just ukur jarak dia. Okay. Jadi untuk video kali ni saya dah terangkan tentang shortcut, sedikit tips dan juga trik di dalam AutoCAD. Untuk video seterusnya pula saya akan membuat layout plan daripada drawing yang tidak mempunyai skala di dalam bentuk soft copy. Itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.